Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So, untuk video kali ini Cikgu ingin kongsikan satu topik yang terakhir bab 11.4 jisim dan inersia. Apa dia inersia ni? Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek. So, itu maksud jisim. So, biasa kita panggil berat. So, ada beza dia. Jisim ni kuantiti jirim. Okay, kuantiti jirim yang ada dalam. So, kalau berat kita, jisim kita berapa? Unit SI bagi jisim ialah kilogram, kg. Nilai jisim bagi sesuatu objek itu tetap jika kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. So, tetaplah. Kalau dalaman kita tak berubah, so dia tetap. Inersia pula. Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan. Keadaan asal objek dalam keadaan pegung atau sedang bergerak. So, maksudnya semua bahan ni ada sifat ni. Ada sifat inersia ni di mana kalau dia sentiasa bergerak, kalau tiba-tiba orang halang dia bergerak, so dia akan cuba juga untuk bergerak. Itu maksud dia. Contoh kalau dia berhenti ataupun diam ataupun pegun tak bergerak, so kalau kita bagi dia bergerak, dia akan tetap juga nak berhenti ataupun pegun. Itu maksud dia. Inersia bukan kuantiti fizik, maka tak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. Dia bukan kita nak kira macam mana inersia, kilogram ke sentimeter, tak boleh. Dia tak ada. Dia tiada nilai tu, tiada unit. Dia hanya sifat semula jadi. Okey, contoh kat sini gambar ni. Yang ni boleh buat kat rumah ni. Keadaan asal objek yang pegun. Mula-mula duit siling kita letak atas cardboard ni, tak bergerak kan? Lepas tu cardboard ditarik dengan laju. Kita tarik. Lepas tu apa yang jadi pada duit siling tu? Duit siling jatuh ke dalam air. Okey, so yang ni pun soalan yang menarik ni. Apakah yang akan berlaku pada duit siling apabila cardboard ditarik? So jawapan dia duit siling jatuh ke dalam air. Sebab apa? So kita boleh cakap kat sini duit siling ni apa dia? Mempunyai sifat inersia. Dia tak bergerak pun. Tapi bila kita tarik cardboard tu, dia tetap stay kat situ, terus dia jatuh. Tu sifat dia. Apabila cardboard disentap dengan laju, duit siling akan terjatuh ke dalam gelas. Inersia duit siling itu mengekalkan keadaan asal duit siling, iaitu keadaan pegun. Duit siling itu tidak bergerak bersama cardboard. Sebaliknya jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Tu sifat inersia. Kalau yang bergerak pula, ni situasi ni selalu kamu tengok ataupun alami di mana kamu nak pergi sekolah, nak bergerak ke sekolah, menaiki bas. So, keadaan asal objek yang bergerak. Apabila kereta api, ni contoh kereta api, bergerak sama juga. Contoh dengan bas pun. Apabila kereta api bergerak, penumpang di dalam kereta api itu juga bergerak bersama-sama. Apabila kereta api itu diberhentikan, tiba-tiba stop, badan penumpang kekal bergerak ke hadapan. Inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan bergerak. Maka penumpang itu meneruskan gerakannya ke hadapan. Kita akan jadi apa? Terhumban ke hadapan. Apabila bas ke, kereta api ke, stop, tiba-tiba kita akan automatik terhumban ke hadapan. Itulah sifat inersia. Hukum gerakan Newton pertama. Inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton yang menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau sedang bergerak dengan laju malah jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. So dia selari dengan hukum ni Newton pertama.
Hubungan antara jisim dengan inersia pula. Kita tengok. Okey, jisim. Inersia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Sebagai contoh lori atau lori dengan kereta kancil sebagai contoh. Kereta kancil. So yang mana yang kata mempunyai inersia yang lebih besar? Mestilah lori. Sebab apa kat sini? Semakin besar jisim objek tu, semakin besar inersia. Okay, ni situasi dia yang menunjukkan hubungan antara jisim dengan inersia. So yang sebelah kiri ni, jisim troli yang kosong adalah lebih kecil, maka inersia juga kecil. Hal ini menjadikan troli itu mudah digerakkan dari keadaan asal. Yang kedua ni, jisim troli yang dipenuhi dengan barang adalah lebih besar. Oleh itu, inersianya adalah lebih besar. Troli itu lebih susah untuk digerakkan dari keadaan asalnya. Itu maksud dia. Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Okey, kamu ingat contoh ni. Hubungan antara jisim dengan inersia. Dapat dikaji menggunakan neraca inersia. Neraca inersia ni dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. NASA ni cipta ni. Alat ni, neraca inersia nama dia. Kesan inersia dalam kehidupan harian kita. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan. Kan? Kadang-kadang kita duduk paku longgar. So macam mana nak bagi ketat? Dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Kita tak terbalikkan. Kepala tukul macam tu. Kita pegang hulu dia. Kita hentak dia. Okay, bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Tu cara dia. So kita je tak sedar. Itu juga adalah saiz inersia. Payung pula. Payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung tu. Kita pusing payung tu dengan laju. Disebabkan inersia, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Maka titisan hujan akan jatuh daripada payung. Ini cara macam mana nak hilangkan titisan air dekat payung tu. Kita pusing payung, lepas tu kita diam. Stop sat. So air tu akan jatuh ke bawah. Okey. Okey. Yang ketiga, contoh, kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Oleh itu, kereta dilengkapi dengan beg udara. Airbag, penyandar kepala, tali pinggang keselamatan. So, itu semua adalah untuk apa? Kurangkan kesan inersia. Kamu kena ingat. Kurangkan kesan inersia. Kan? Semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tak dapat berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan inersia. Betul? Kapal terbang kan besar, jisim dia pun besar. Oleh itu, landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. So, siapa tak pernah pergi dekat airport, tengoklah macam mana flight mendarat mempunyai landasan yang panjang. Sebab apa? Sebab ni lah. Untuk kurangkan inersia. Okey. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.